selamat datang ke satu lagi episod di Kim Talk, di mana episod ini saya akan menceritakan sebuah cerita hantu dan kali ini juga merupakan kali pertama testing dalam bahasa Melayu tetapi campur sedikit dengan bahasa Inggeris. Sebelum kita bermula, ingat untuk tekan butang subscribe dan notifikasi. Saya dahulukan dengan terima kasih. Ibu bapa Rahmat bercerai ketika umurnya 9 tahun. Susulan dari penceraian tersebut, Rahmat dan adiknya Nana 4 tahun berpindah keluar dari rumah datuk sebelah ayah oleh ibunya ke Bandar Baru Bangi. Ibu Rahmat menyewa sebuah bilik di rumah teres 2 tingkat dari kenalan dikenali sebagai Aunty Rose. Selaku tuan rumah, Aunty Rose menginap di master bedroom tingkat atas manakala 3 beranak di bilik tingkat bawah. Aunty Rose menguruskan kafeteria di kilang ibu bekerja dan menawarkan salah satu bilik untuk disewa selepas penceraian. Kawasan kejiranan tempat Rahmat menetap tiada rakan sebaya, jadi selepas pulang sekolah, Rahmat akan keluar merayau dengan rakan-rakan sekolah di sekitar Bandar Baru Bangi yang ketika itu masih rancak dibangunkan. Kata Rahmat, kalau mak orang lain mungkin dah sebat kakinya kerana merayau tak tentu hala berpeleseran dengan budak-budak liar. Tapi ibunya tiada pilihan. Sebagai ibu tunggal, bukan sahaja menanggung 2 anak, tetapi juga menanggung 3 orang pakcik Rahmat yang ketika itu di sekolah menengah. Segala overtime dan shift yang boleh buat duit, ibu akan buat. Selepas habis shift, buat part-time pula dengan Aunty Rose di kafeteria kilang. Rahmat cuma bertemu ibu waktu malam sahaja. Begitu juga dengan Nana yang lebih banyak habiskan masa di rumah pengasuh 3 rumah daripada rumah Aunty Rose. Bagi Rahmat, hidup bebas tanpa pengawasan orang dewasa, it's like kids' ideal life. Dikala rakan-rakan kena kurung selepas balik sekolah dan buat kerja rumah, dia suka hati je boleh buat apa-apa. Mungkin sebab itu dia lebih senang berkawan dengan budak-budak liar. Cuma kadang-kala Rahmat terkilan juga bila orang lain balik sekolah dapat makan tengah hari dengan keluarga, masakan panas dan sebagainya. Rahmat cuma diberi makan recycle breakfast tadi yang kadang-kala sudah pun bersemut. Rahmat bagi tahu saya yang Aunty Rose sebenarnya adalah seorang pondan. Itu pun ibu yang bagi tahu, kalau tak memang dia tak tahu langsung. Sebab Aunty Rose dari segi fizikal memang macam perempuan betul. Perempuan pun boleh kalah. Rahmat tak banyak interaksi dengan Aunty Rose sebab dengan ibunya sendiri pun dia jarang jumpa. Masa pindah masuk, Aunty Rose bagi amaran dengan Rahmat dan Nana supaya jangan sekali-kali bermain di tingkat atas. Jenguk pun tak boleh. Rahmat okey saja sebab dia pun tak minat nak lepak kat rumah. Biasanya balik dari sekolah, terus campak beg, baju, seluar sekolah dan keluar semula sampailah azan maghrib baru balik rumah. Kejadian aneh terjadi selepas 2 bulan menginap di rumah Aunty Rose. Rahmat masih ingat ketika itu musim hujan. Sebelum ini, kalau hujan tengah hari, dia akan lepak dulu kat sekolah sampai hujan berhenti, selepas itu merewang. Tapi pada hari itu, baru je sampai rumah, hujan turun dengan lebat. Terperangkaplah Rahmat dalam rumah sambil berharap cepatlah hujan berhenti. Lagi dia minta hujan berhenti, lagi lebat pula jadinya. Nak tak nak, terpaksalah dia melepak di rumah tengah hari itu. Rumah Aunty Rose jangan kata TV, radio pun tak ada. Mungkin juga Aunty Rose letak TV dan radio dalam biliknya. Tarikan untuk explore tingkat atas rumah membuak-buak.
Setiap kali dia pandang ke tangga rumah, makin kuat keinginannya. Ditambah pula dengan kebosanan yang melampau. Alah, bukan ada siapa tahu pun, fikir Rahmat. Satu-satu anak tangga dinaiki Rahmat. Dia masih risau walaupun kemungkinan untuk kantoi dengan Aunty Rose amat nipis. Tingkat atas ada 3 bilik termasuk master bedroom dan kesemua pintu bilik tertutup. Rahmat masuk ke bilik air dan mendapati ruangan tersebut kosong. Kosong as in tak ada shower head, tak ada sinki, tak ada tombol. Cuma ada lubang di lantai of what's supposed to be attached with mangkuk jamban. Okay, weird enough, Rahmat menuju ke pintu bilik berdekatan dan putar tombol kunci. Dia cuba buka pintu bilik sebelahnya pula, juga berkunci. Akhirnya dia menuju ke pintu bilik ketiga. Rahmat tak menaruh harapan besar kerana kalau dah 2 pintu sebelumnya berkunci, kenapa tidak yang ini? Disebabkan dah sampai kat depan tu, dia putar tombol dan what do you know? It is not locked. Pintu ditolak perlahan dan menayangkan isi bilik tersebut kepada Rahmat. Dinding bilik dihiasi wallpaper dengan pattern yang sama dengan lantai. Katil bertiang saiz king yang agak tinggi di mana Rahmat boleh masuk bawah katil tanpa merangkak. Ada kain rendah-rendah bergantungan di katil berbumbung dan meja kecil antik di sebelah katil. Atas meja kecil ada telefon dan patung kecil yang Rahmat dah tak ingat sangat apa bendanya. Meja solek ada cermin besar dengan alatan makeup berderet atas meja. Rahmat buka laci satu persatu dan hanya jumpa kertas-kertas. Aktiviti menyelongkar diteruskan pada almari baju pula. Almari baju Aunty Rose amat besar sampai ke siling. Bila Rahmat buka, ada cermin di bahagian dalam salah satu pintu almari tersebut. Baju-baju perempuan bergantungan padat dan tiada apa yang menarik perhatian Rahmat. Dia alihkan pandangan ke depan katil bilik dan nampak TV yang ada built-in VCR player dan juga mini kompo. Kaset-kaset ballad penyanyi-penyanyi wanita tempatan bersepah di rak TV. Di rak TV ada tip-tip putih tak bertanda. Tajuk semua tak ada, tapi banyak bersusun pada kotak bersebelahan. Pada masa juga Rahmat nak figure out macam mana nak pasang TV, butang paling besar ditekan dan static noise terpapar. Tip yang tergantung di mulut VCR menguji curiosity Rahmat. Dia tak adalah buta teknologi sangat untuk mengetahui yang tape itu akan automatically masuk dalam VCR dan play video. Tapi masalahnya, dia tak tahu macam mana nak keluarkan balik tape. Matilah dia nanti kalau Aunty Rose tahu dia curi masuk bilik. Entah macam mana, Rahmat cuit sedikit tape dan terus masuk ke dalam VCR. Static noise berganti dengan paparan image. Minda kanak-kanak Rahmat tak mengerti kenapa ramai lelaki dewasa bercium sesama mereka dan apabila lelaki-lelaki tersebut mula berbogel, cepat-cepat Rahmat matikan TV. Nasibnya baik kerana sebaik sahaja TV dimatikan, tape secara automatik terkeluar dari VCR dan tergantung seperti tadi. Okey, masalah selesai dan Rahmat tahu dia kena keluar dari bilik Aunty Rose sekarang juga. Dia mendekati almari baju untuk menutup semula almari yang ternganga. Dan semasa dia memegang pintu almari, di cermin ada imej lelaki badan besar berbulu berdiri di pintu bilik. Cepat-cepat Rahmat tutup pintu almari dan lihat ke arah pintu bilik. Tiada sesiapa di sana. Keluar.
Suara lelaki seakan berbisik kedengaran dari bawah katil. Rahmat dah panik, tetapi sifat ingin tahu yang meluap-luap membuatkan dia tengok juga ke bawah katil. Rahmat nampak ada orang bogel berpeluk tubuh di bawah katil. Kata Rahmat lagi, dia tak nampak sangat muka kerana gelap, tetapi kelihatan jelas sepasang mata bersinar. Apalagi lintang pukang Rahmat lari keluar daripada bilik. Berdentum pintu bilik dihempas dan Rahmat terus keluar rumah. Hujan pun hujanlah. Kejadian itu dipendam sendiri oleh Rahmat dan tiada siapa pun ahli keluarganya tahu sehinggalah hari ini. Sehari demi sehari dan Rahmat pun semakin melupakan kejadian bilik Aunty Rose. Kejadian kedua terjadi pada hari Sabtu. Ibu dan Aunty Rose keluar ke pasar dan dia terpaksa jaga Nana sehingga mereka pulang. Masa itu, Rahmat dah pandai hisap rokok. Jadi berbekalkan 2 batang rokok yang diberi oleh rakan, dia menyalakan sebatang sambil standby di pintu dapur. Hilai tawa Nana dari ruang tamu pada mula tidak dipedulikan. At least dia tahu adiknya okey bersendirian di sana sementara dia habiskan rokok. Tetapi makin lama makin rancak pula Nana ini sampai bercakap, "Turunlah, turunlah." Rokok tak dihabiskan dan dicampak sejauh yang boleh. Rahmat ke ruang tamu mendapati adiknya main lari-lari acah di ruangan tangga. Kejadian di bilik Aunty Rose menejah di minda dan segera dia dapatkan Nana. "Nana, jangan main di situ." "Tu," kata Nana sambil menjuih bibir ke puncak tangga. Rahmat nampak lembaga hitam dengan mata bersinar sedang menjenguk dari tepi tangga. Kata Rahmat, setiap kali lembaga hitam itu main babacak dari sebalik tangga, Nana terkekek-kekek ketawa. Cepat-cepat dia bawa Nana keluar rumah dan mereka tunggu kat depan sampai ibu balik. Rahmat mengunci mulut tentang kejadian di rumah, tetapi Nana excitedly cerita pasal acik kat tangga. Rahmat perasan air muka Aunty Rose berubah ketika itu. Kejadian ketiga berlaku 2 ataupun 3 minggu kemudian. Pada malam-malam tertentu, kawan-kawan Aunty Rose datang rumah. Rahmat rasa geng pondan juga sebab style dan feel lebih kurang Aunty Rose. Kalau stereotip geng pondan melepak, mesti memekak-mekak kan? Tetapi ini senyap sahaja. Masuk rumah, naik tingkat atas, selepas itu hening. Tahu-tahu dah turun dan terus balik. Kalau dah nak tahu itu sampai, Rahmat memang tak tahan. So Rahmat buat plan. Next sesi lepak geng Aunty Rose, dia nak skodeng. Ibu dan Nana kebiasaan tidur awal. Jadi Rahmat seperti ninja naik tangga. Tingkat atas rumah sewa gelap, tetapi ada lampu merah keluar dari gap bawah salah satu pintu. Kerana tak boleh tengok, Rahmat hanya mampu merapatkan telinga ke pintu. Menurut Rahmat, dia dengar ada suara-suara mumbling. Tetapi dari pattern suara-suara itu tak random. Bukan seperti orang berbual. Bila diamati betul-betul, ianya seperti orang membaca in rhythm secara beramai-ramai. Kata Rahmat, contoh paling dekat dia boleh bagi adalah seperti orang nyanyi nasyid. Tubuhnya rasa dingin. Nak kata angin, arah mana pula datangnya sebab semua pintu tertutup dan tiada tingkap. Kata Rahmat, dingin itu macam dalam aircon. Dia pula tak pakai baju masa itu sampai menggigil-gigil jadinya. Sumpah, kata Rahmat lagi. Masa itu punyalah sejuk sampai dia tengok keluar kabus daripada mulutnya.
Rahmat ambil keputusan untuk tamatkan operasi skodeng dan turun ke bawah semula. Sebaik sahaja dia putar badan nak pergi ke tangga, betul-betul kat anak tangga ada lembaga hitam dengan mata bersinar melihat tepat ke arahnya. Panik punya pasal, dia pergi panjat tembok tepi tangga dan terjun ke bawah. Rahmat masih ingat bunyi tulang kaki kirinya snap sebaik landing ke salah satu anak tangga. Selepas itu, dia tak ingat apa dah. Sedar-sedar, sudah dekat hospital dengan kaki berbalut. Dipendekkan cerita, 3 beranak itu tidak pulang lagi ke rumah Antirus. Ibu berhenti serta-merta dari kerja kilang dan mereka berpindah ke kampung ibunya di Melaka. Rasanya dekat setahun lebih kemudian, selepas court case dan sebagainya, Rahmat ikut ayahnya manakala Nana bersama ibu. No drama, all things good dan perpisahan mereka pun amicable. Rahmat akan melawat dan menetap dengan ibu setiap kali cuti sekolah, begitu juga dengan Nana. Kata Rahmat, ibu tak pernah sekalipun cerita apa yang terjadi selepas dia jatuh tangga di rumah Antirus. Sampailah baru-baru ini, ibu akhirnya menceritakan kejadian malam tersebut. Malam itu, ibu nak menunaikan haji. So, mungkin sebab itulah dia pendekkan cerita. Manalah tahu tak ada rezeki nak jumpa lagi selepas itu kan? Ibu terbangun apabila dengar jeritan Rahmat di luar. Segera dia ke tangga dan mendapati Rahmat dah pengsan dengan pergelangan kaki kiri berputar ke belakang. Bila dah panik mestilah terjerit-jerit kan? Ibu tanpa berfikir panjang segera mendapatkan Antirus. Sampai di atas, ibu menuju ke pintu tengah di mana terdapat cahaya merah keluar dari bawah pintu. Buka saja pintu, ibu nampak sekumpulan pondan dalam keadaan berbogel mengelilingi manikin seperti lelaki dewasa berwarna hijau. Pondan-pondan tersebut, which termasuklah Antirus, dalam keadaan bersujud dan tengah menurun tak sedarkan diri sambil menyanyi-nyanyi. Kata ibu, apa yang dia nampak itu buat dia lupa sekejap pasal Rahmat. When she came to her senses, dia tutup semula pintu, ambil benda-benda yang penting dan apa yang termampu dan bergegas ke rumah pengasuh Nana. Itulah kali terakhir mereka menjejakkan kaki di rumah Antirus. They never heard of Antirus after that. Menurut Rahmat, kejadian tersebut menyebabkan ibunya mempunyai trauma sampai tak jejak kaki lagi di Kuala Lumpur. Selepas bertahun-tahun, sampailah masa Rahmat konvo di Universiti Malaya gara-gara takut tersempak dengan Antirus. Dan Rama juga berkata, rumah Antirus itu masih wujud lagi di Bandar Baru Bangi. Baiklah, kepada yang habis dengar cerita tersebut, sekiranya anda suka, tekanlah butang like dan juga kepada anda yang ingin kongsikan cerita anda, komenlah di ruang komen di bawah sehingga episod yang akan datang. Saya Kim di Kim Talk. Jumpa lagi.